UMNO sangat terbuka untuk melakukannya selepas PRU ke-15 nanti. Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang post elektoral atau selepas atau pasca PRU 15, kita terbuka berunding dengan mana-mana parti dan siapa saja untuk kita membentuk kerajaan. Namun, terlebih dahulu, UMNO wajib terus direlevankan dan mendominasi politik tanah air. Justru kita perlu dominan, barulah kita relevan. Untuk itu, kepimpinan UMNO di peringkat pusat dan akar umbi, kita harus berlapang dada dan berfikiran terbuka untuk menghadapi reset politik ini selepas PRU 15. Bukan sekarang. UMNO harus kembali kepada fitrah asalnya. UMNO memimpin, bukan dipimpin. Tidak bermaksud untuk riak. Jauh daripada ujub dan takabur. UMNO memerintah, bukan untuk diperintah. UMNO harus berdiri tegah. UMNO harus berdiri megah memperkasakan barisan nasional bersama-sama dengan rakan-rakan yang lainnya. UMNO ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan Komponen Barisan Nasional. MCA, tepukan untuk mereka. Dan MIC yang setia berteguh bersama UMNO sejak 65 tahun yang lalu. Dan kini kita ada rakan Nefas Sabah yang tidak goyah, tetap bersama dengan Barisan Nasional PBRS. Kita mengharungi susah dan senang, jatuh dan bangun bersama. Sahabat sejati adalah mereka yang sanggup berada di sisimu ketika kamu memerlukan sokongan, walaupun saat itu mereka sepatutnya berada di tempat lain yang lebih menyeronokkan. Tetapi mereka sanggup bersama dengan UMNO untuk memperkukuhkan barisan nasional. Saya juga ingin menyentuh mengenai soal ekonomi. Sidang perwakilan sekalian. Sedarlah ekonomi negara kita amat tenat sekarang ini. Kita sedang berada di ambang kemunduran. Poket rakyat semakin nipis. Kedai pajak gadai, panjang berbaris. Wang yang disimpan kian habis. Ramai yang sedih dan ramai juga yang menangis. Tetapi ada pula kluster kayangan yang sanggup berhabis. Mereka langsung tidak menjiwai hati rakyat yang terhiris. Malaysia semakin ketinggalan. Laporan Bank Dunia yang menyatakan kita di belakang. Di belakang sangat di kalangan negara-negara ASEAN dari segi pelaburan dan pembangunan. Laporan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, mendedahkan pelaburan asing atau FDR, Foreign Direct Investment ke Malaysia telah jatuh sebanyak 56% pada tahun 2020. Manakala laporan United Nations Conference on Trade and Development menyatakan kadar penurunan pelaburan asing ke Malaysia adalah sebanyak 68%, paling curut di rantau ini. Ucap syabas tahniah kepada Kerajaan Perikatan Nasional atas statistik dan peratusan yang tinggi ini. Berbanding sebelum PRU ke-14 di bawah kepimpinan bosku, Malaysia merupakan negara yang mencatat kadar pertumbuhan ekonomi tertinggi serta menerima pelaburan asing terbesar di rantau Asia. Tak cukup setakat laungan kalau kita tidak berdiri dan memberikan tepukan pada beliau.
Malu apa bosku? Dalam perwakilan sekarang kita menjadi negara yang ketinggalan. Negara jiran menerima limpahan pelaburan walaupun mereka juga turut dilanda COVID-19. Untuk itu, bagi menjadi kerajaan semula, UMNO dan Barisan Nasional perlu mengemukakan tawaran baru atau New Deal yang boleh mengembalikan hak-hak rakyat yang telah hilang. UMNO perlu kembali dengan satu model ekonomi baru yang berteraskan ekonomi patriotisme, yang bermatlamat memberi keadilan ekonomi kepada seluruh rakyat di samping membina negara yang stabil. Agenda ekonomi bersepadu Barisan Nasional yang tergendala apabila kerajaan bertukar tangan pada PRU ke-14 hendaklah dikembalikan. Ekonomi patriotisme hendaklah dijadikan asas kepada kerangka model ekonomi bagi pemerkasaan pembangunan negara pasca pandemik COVID-19. Inilah manifesto antaranya. The New Deal dalam bidang ekonomi. Dan manifesto ini telah siap rangkanya dan kita akan bentangkan pada rakan-rakan Barisan Nasional ketika Dewan Tertinggi Barisan Nasional diadakan nanti. InsyaAllah.